A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusuf yang merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam dan Syariah jaluran fatwa semester 4. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membicarakan satu tugasan yang melibatkan kajian kes dalam subjek Administration of Islamic Law in Malaysia yang bertopikkan satu topik yang berbunyi tuntutan penceraian secara li'an. Okey, sebelum saya memperincikan fakta kes ini, suka saya memberi makluman bahawa kes tuntutan penceraian secara li'an ini merupakan satu kes 1 lawan 1 di antara Kamarul Zaman bin Fazil yang melawan Nurhaliza binti Zakaria di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertarikhkan pada 8 hari bulan Safar 1427 Hijrah bersamaan 9 hari bulan 3 tahun 2006 Masihi. Okey, pertama sekali saya ingin mengulaskan tentang fakta kes. Fakta kes ini melibatkan pemohon dan responden. Dalam kes ini, pemohon telah memohon perintah bahawa seseorang yang dilahirkan oleh responden pada tahun 2004, iaitu dalam bulan Ogos 2004, bahawa tidak disabitkan nasab kepada pemohon sebagai bapa dan bahawa pemohon tidak mempunyai apa-apa tanggungan ke atas anak tersebut. Walau bagaimanapun, semasa hujah secara bertulis difailkan, isu yang ditimbulkan adalah berkenaan tuntutan penceraian secara li'an. Sedangkan masa permohonan dilakukan, perkara ini tidak disebut langsung dalam hal ini. Okey, seterusnya saya ingin mengulas sedikit tentang keputusan ataupun kes yang diputuskan. Pertama sekali, bahawa prosiding yang difailkan oleh pemohon adalah cacat disebabkan ia bertentangan di antara permohonan pemohon dengan hujah oleh pemohon. Yang kedua, bahawa mahkamah membenarkan mana-mana pihak ataupun pihak-pihak yang lain membuat pindaan kepada permohonan ini dengan cara pemfailan kes yang baru. Yang tiga, kes ini adalah dibatalkan. Okey, seterusnya dalam kes ini terdapat peguam syar'i yang mengendalikannya yang mewakili satu pihak pemohon dan pihak responden. Dan pihak pemohon ini diwakili oleh Encik Roshdan Sujak bin Rafi'i daripada Tuan Roshdan Syafi'i and Associates. Manakala responden pula diwakili oleh Encik Abdullah Anwar bin Syahri daripada Tuan Khalid Awang and Associates. Okey, dalam kes ini terdapat beberapa undang-undang yang telah dirujuk bagi mengendalikan kes ini. Yang pertama sekali melibatkan Undang-Undang Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1993, iaitu Seksyen 96. Yang kedua, Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1998, Seksyen 80. Dan yang ketiga, melibatkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 1994, Seksyen 50A. Okey, seterusnya saya ingin mengulas sedikit tentang ulasan keputusan ataupun kenapa keputusan ini diambil. Okey, yakni pertama sekali berdasarkan notis permohonan yang difailkan oleh pemohon kepada Mahkamah yang Mulia ini, bahawa pemohon telah memohon untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut. Yakni pertama sekali bahawa mahkamah memerintahkan seorang yang dilahirkan oleh responden pada bulan Ogos 2004 tidak disabitkan nasab kepada pemohon sebagai bapa. Yang kedua, bahawa pemohon tidak mempunyai apa-apa tanggungan ke atas anak tersebut. Dan yang ketiga, lain-lain perintah ataupun relief difikirkan sesuai oleh mahkamah yang mulia ini. Jadi permohonan
telah disokong oleh affidavit pemohon yang telah diikrarkan di hadapan penolong pendaftar mahkamah. Jadi permohonan ini kemudiannya telah disempurnakan kepada responden dan dalam affidavit balasan responden telah menafikan dakwaan pemohon dan memohon mahkamah untuk menolak kesemua permohonan pemohon tersebut. Oleh kerana kedua-dua pihak telah menyatakan dakwaan dan penafian masing-masing dalam affidavit yang telah diikrarkan, maka kedua-dua pihak bersetuju untuk menyoal balas pemohon dan responden. Seterusnya, kedua-dua pihak perlu menyediakan hujah masing-masing. Ini menunjukkan bahawa berlaku pertentangan di antara pemohon dan responden tersebut, yang mana responden telah menafikan tuntutan ataupun permohonan yang dilakukan oleh pemohon tersebut. Jadi, mahkamah meminta untuk pemohon dan responden ini memfailkan kes yang baru dan menjadikan hujah-hujah yang baru. Okey, bidang kuasa mahkamah. Dalam kes ini, mahkamah telah berpuas hati kerana mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan setiap permohonan pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 46 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Kurangan Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1993 dan juga Seksyen 4 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Kurangan Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984. Okey, yang seterusnya saya ingin mengulas ataupun membacakan sedikit tentang latar belakang kes. Okey, fakta yang perlu diakui iaitu pemohon dan responden telah berkahwin pada tanggal 9 hari bulan 2 2003. Mereka tinggal di alamat yang bernombor 390712 Lorong Raja Muda Hospital Kuala Lumpur 50400 Kuala Lumpur. Dan pada bulan Ogos 2003, pemohon mendakwa bahawa akibat dari satu perselisihan di antara responden dan pemohon sendiri, yakni berlaku salah faham di antara mereka yang telah menyebabkan responden keluar dari rumah kelamin mereka dan pulang ke rumah ibu bapa responden yang beralamatkan nombor 10 Jalan Teratai 2/13 Bandar Baru Kuala Selangor 45000 Selangor. Dan sejak dari 8 hari bulan 8 2003, mereka tidak lagi berjumpa dan tinggal berasingan serta tidak melakukan sebarang hubungan kelamin suami isteri, yakni di antara pemohon dan responden itu. Dan kemudiannya pada tanggal 20 hari bulan 8 2004, responden telah melahirkan anak. Okey, kemudiannya saya ingin mengulas tentang isu kes, yang mana isu kes ini yang akan membolehkan kita faham akan kes yang dikaji ini. Okey, dalam kes ini setelah mahkamah meneliti akan permohonan dan hujah peguam pemohon, maka didapati terdapat dua isu yang bercanggah ataupun perbezaan di antara permohonan pemohon dengan hujah bertulis yang dilakukan oleh peguam pemohon tersebut. Dalam permohonan, plaintiff menyatakan bahawa permohonan ini adalah untuk mendapatkan perintah daripada mahkamah bahawa seorang anak yang dilahirkan oleh responden pada tanggal Ogos 2004 tidak disabitkan nasab bapa ke atas pemohon dan pemohon tidak mempunyai apa-apa tanggungan ke atas anak tersebut. Dan manakala dalam hujah yang bertulis pula, peguam pemohon telah menyatakan bahawa permohonan yang difailkan oleh pemohon adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 50A Kurangan Penceraian dengan Li'an di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 1984. Jadi pemohon memohon supaya anak tersebut tidak disabit nasab dan pemohon terlepas dari apa-apa tanggungan ke atas anak tersebut. Perkara berkaitan ini, yakni berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan memutuskan kes berkenaan dengan kesah tarafan anak telah diperuntukkan dalam Seksyen 46 Kurangan 2 Kurangan B Kurangan 3 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam tahun 1993 Kurangan Wilayah-Wilayah Persekutuan yang telah memperuntukkan. Kurangan 2, Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah Kurangan B dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan ataupun memerintahkan semua tindakan dan prosiding
dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan golongan 3, yakni nafkah orang-orang tanggungan, kesah tarafan atau penjagaan atau jagaan, yakni hak hadanah kanak-kanak. Manakala bidang kuasa mahkamah ini ini adalah untuk mendengar dan memutuskan tuntutan li'an seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 50A, yakni Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Pindaan 1994 yang menyatakan bahawa pertama, jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan li'an mengikut hukum syarak di hadapan hakim syar'i, itu hendaklah memerintahkan mereka difarakkan dan dipisahkan dan hidup berasingan buat selama-lamanya. Dan yang kedua, mahkamah hendaklah merekodkan penceraian dengan li'an itu dengan sewajarnya dan menghantar satu salinan rekod itu kepada pendaftar yang sesuai dan ketua pendaftar bagi proses pendaftaran. Merujuk kepada affidavit jawapan kepada affidavit tambahan pemohon di para 21 yang menyatakan tujuan sebenarnya permohonan ini dikemukakan untuk menentukan akan kesahihan zuriat yang dilahirkan oleh responden pada tanggal Ogos 2004 tersebut. Oleh itu, mahkamah ingin menarik perhatian pihak-pihak berhubung dengan penyediaan sesuatu permohonan di mahkamah ini seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 13-2 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998 yang ada menyatakan -2, tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan dengan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon dan mengandungi fakta yang cukup terperinci untuk menyokong permohonan itu, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya, maka hendaklah disampaikan kepada semua pihak dan orang yang berkepentingan di dalamnya. Oleh yang demikian, dalam kes ini wujudnya kekeliruan berhubung dengan permohonan dipohon berdasarkan notis affidavit pemohon dengan hujah bertulis oleh peguam pemohon tersebut. Oleh itu, dalam hal ini saya berpendapat bahawa sepatutnya pihak pemohon memohon kepada mahkamah untuk meminda pleadingnya seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 80 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah, supaya kes yang dipohon ini ataupun yang dipohon itu selari dengan hujah yang diutarakan oleh mereka ataupun peguam tersebut. Akan tetapi malangnya tiada tindakan diambil untuk tujuan ini yang melibatkan Seksyen 80 memperuntukkan -1 tertakluk kepada bahagian ini. Mahkamah dibolehkan kepada mana-mana peringkat proceeding dan membenarkan plaintiff meminda sama ada semuanya atau mana-mana pihak meminda pleadingnya atas apa-apa terma tentang kos dan selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara jika ada dan diarahkan. -2 pula, jika sesuatu permohonan kepada mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut subsection -1 dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran sama itu, maka mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, maka ia akan memberi kebenaran itu atas apa-apa terma yang difikirkan patut. Manakala -3 tertakluk kepada subsection -2, mana-mana pihak dalam mana-mana proceeding boleh meminda pleadingnya tanpa perintah mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi. Okey, setelah berlakunya pentaksiran ataupun penelitian daripada pihak mahkamah, maka keputusan yang dikeluarkan iaitu bahawa prosiding yang difailkan oleh pemohon adalah cacat disebabkan terdapat perbezaan di antara permohonan yang dilakukan oleh pemohon dengan hujah yang diberikan oleh pemohon. Dan yang kedua, bahawa mahkamah telah membenarkan mana-mana pihak atau pihak-pihak untuk membuat pindaan kepada permohonan ini dengan cara pemfailan kes yang baru. Dan yang ketiga, bahawa kes ini adalah terbatal dan dibatalkan atas sebab-sebab yang telah diujarkan di atas. Okey, akhir sekali ataupun sebagai konklusinya, saya ingin mengulas sedikit tentang keterangan ataupun hujah
ataupun prinsip undang-undang yang digunakan pakai dalam kes ini. Pada pendapat ataupun pandangan saya, didapati bahawa terdapat dua isu yang berbeza di antara satu sama lain. Isu dan permohonan oleh pemohon adalah berkaitan dengan anak, manakala hujah yang diberikan oleh peguam pemohon adalah berkaitan dengan tuntutan li'an. Sekali imbas menunjukkan kedua-dua isu ini adalah saling berkaitan, tetapi jika diteliti akan permohonan dan affidavit pemohon, langsung tidak timbul isu li'an, tetapi isunya adalah berkaitan dengan pengesahan nasab anak yang dilahirkan oleh responden pada tanggal Ogos 2004 tersebut. Justru itu saya berpendapat ataupun berpandanganlah bahawa terdapat percanggahan di antara pemohon dengan hujah peguam pemohon berkenaan bahawa prosiding ini adalah cacat. Walau bagaimanapun, mahkamah telah membenarkan kedua-dua pihak ataupun pihak-pihak untuk memfailkan permohonan yang baru supaya selari dengan maksud dan kehendak pihak-pihak terbabit. Jika sekiranya pihak pemohon bercadang untuk membuat tuntutan li'an, sepatutnya lah pemohon menyatakan dalam permohonannya bahawa permohonan ini adalah untuk mendapatkan perintah bagi mengadakan pelaksanaan prosiding li'an atas alasan menafikan anak ataupun kandungan daripada responden tersebut. Tetapi apa yang dipohon oleh pemohon adalah sama sekali tidak menyebutkan tentang perkara sedemikian. Selain itu juga saya mendapati bahawa berlaku salah faham antara pemohon dan peguamnya berkaitan dengan hujah ataupun bukti yang digunakan dalam kes terbabit. Oleh itu, saya berpendirian bahawa langkah-langkah bersesuaian perlu segera diambil bagi memberi pengetahuan yang jelas kepada mana-mana individu ataupun pengamal perundangan tentang ilmu yang berkaitan dengan satu-satu hal bagi mengelak hal yang sedemikian berlaku atau berulang kembali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.